Baiklah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan berbincang tentang penulisan karangan bahagian B, PT3. Baiklah, kita dalam penulisan karangan bahagian B, PT3 ini, dia mengandungi 30 markah. Baik, kita teruskan. Okey, keterangan mengenai karangan bahagian B. Terlebih dahulu, bahagian B ini mempunyai 3 jenis soalan dan kamu perlu pilih dan jawab salah satu soalan sahaja. Mengandungi 30 markah. Mempunyai berbagai format. Ada banyak format. Kemudian, patah perkataan ini pula ialah tidak kurang ada 180 patah perkataan. Kemudian, di dalam karangan bahagian B ini, kamu perlu bina 5 atau 6 peran. 5 atau 6 peran. Yang terdiri daripada satu perenggan pendahuluan. Satu perenggan pendahuluan. Kemudian ditambah dengan 3 ataupun 4 perenggan isi. Dan yang terakhir, kamu perlu tambah satu isi, satu perenggan penutup. Baik, di dalam setiap perenggan itu mestilah terdiri daripada 4 ayat. Baik, sekarang cikgu akan lanjutkan kepada penerangan mengenai macam mana kamu nak buat karangan. Yang pertama sekali kamu perlu baca soalan dan kamu perlu kena pasti kata kunci. Baik, ini merupakan contoh soalan. Sama-sama kita baca. Contoh soalan. Kejadian pencemaran alam sekitar kian membimbangkan di Malaysia. Pada pendapat anda, apakah cara untuk mengatasi masalah ini? Baik. Di dalam soalan ini, kamu perlu kena pasti tema. Kemudian kamu perlu kena pasti juga kehendak soalan. Dan kamu perlu kena pasti format karangan. Bagaimana nak tahu tema? Cara kamu tahu tema, kamu baca kan. Kamu akan kena pasti tema ini merujuk pada keseluruhan soalan itu mahukan apa, dia nak apa. Dia nak kita cerita pasal pencemaran alam. Ni kamu boleh dapati di soalan ni. Dah selesai tentang tema. Yang kedua, kehendak soalan. Kehendak soalan ni maksudnya kamu perlu tulis karangan tu, kamu perlu tulis karangan langkah ke, kepentingan ke. Itu kehendak soalan. Soalan tu hendak suruh kamu buat apa. Soalan ni hendak kamu mencari cara untuk mengatasi masalah ini. Masalah ini tu cara untuk mengatasi masalah pencemaran alam. Baik. Jadi, selesai untuk kena pasti kata kunci. Kemudian format karangan. Format karangan ni format pendapat lah. Kamu boleh kena pasti tengok cakap pada pendapat anda. Kita boleh tahu ini adalah karangan jenis pendapat. Baiklah, selesai kita kena pasti kata kunci. Cikgu akan terangkan lebih lanjut. Teknik-teknik untuk kamu menulis karangan yang baik. Baiklah, sekarang kita akan bermula dengan teknik dengan perenggan pendahuluan. Baik, di dalam perenggan pendahuluan ini cikgu akan terangkan salin dan tampal. Teknik salin dan tampal ini sebenarnya merupakan ubah suai daripada teknik imbakub. Teknik imbakub ni teknik yang kebiasaan digunakan di dalam karangan kata 4 dan juga kata 5. Tapi cikgu ubah suainya jadi teknik salin dan tampal. Bagaimana cikgu katakan teknik salin dan tampal ini? Kita tengok paparan yang seterusnya. Baik, di dalam karangan akan ada pendahuluan. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam pendahuluan ada ayat tema. Mari kita tengok satu persatu ayat. Ada 4 ayat kan. Yang pertama cikgu terangkan tentang ayat tema. Ayat tema. Kamu kena ingat kita nak bincangkan tentang masalah pencemaran alam sekitar. Cara untuk mengatasi. Pertama pendahuluan. Kita kena ada ayat tema. Ayat tema. Cara teknik salin tampal ni, kamu hanya perlu salin sahaja. Perlu salin sahaja. Cikgu punya macam awal ni. Kebelakangan ini, kamu salin sahaja. Kebelakangan ini. Contoh.
Contoh kali ini, ayat tema tu kamu boleh dapatkan tadi di dalam kata kunci soalan tu. Kita tengok ayat contoh. Okay. Contohnya, keterangan ini yang cikgu ambil. Keterangan ini, kemudian cikgu masukkan pula ayat tema iaitu kebenaran ini isu pencemaran alam dan menjadi bualan masyarakat. Okey, dah siap ayat tema. Senang kan? Teknik salin tampal. Kamu salin ayat ni, ayat awal cikgu bagi ni, ayat awal. Kemudian kamu tampal pula ayat kamu. Okey. Seterusnya kita masuk ayat yang kedua. Ayat yang kedua ialah ayat huraian tema. Ayat huraian tema, kita menghuraikan tema tadi ni lah. Okay. Kemudian ayat awal yang cikgu beri iaitu antara contoh. Okey, antara contoh. Kamu masukkanlah antara contoh apa. Kita bincangkan sekarang antara contoh pencemaran alam. Okey, kamu masukkan contoh pencemaran alam itu. Okey, apa contoh pencemaran alam? Okey, ialah pembuangan sisa toksik ke dalam sungai oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Itu ialah ayat huraian tema. Kamu cuma salin saja ayat antara contoh, kemudian kamu masukkanlah apa yang soalan tu mahukan. Contoh, mungkin ada soalan nak kemenangan jalan raya ke, semangat patriotik, kamu masukkan saja. Contoh kan antara contoh antara contoh kemalangan jalan raya yang sering berlaku apa, kamu beritahu. Okay, seterusnya kita akan tengok ayat yang ketiga bagi ayat yang terdapat di dalam penerangan. Ayat kesan. Okey, ayat kesan. Okey, kamu gunakan balik cikgu beri ni. Kesan ni memberitahu kesan lah daripada kesan daripada pencemaran alam tu. Kesannya, hal ini menyebabkan hal ini menyebabkan kualiti air sungai tercemar serta tidak elok untuk hidupan air. Okey, kesan ni kamu kaitkan dengan contoh yang kamu beri tadi. Okey, kaitkan. Okey, seterusnya ada ayat penegas. Ayat penegas kehendak soalan. Ayat penegas kehendak soalan ini kamu perlu tegaskan balik apa yang soalan tu hendak. Kehendak soalan tadi hendak kamu menyatakan cara-cara untuk mengatasi pencemaran alam. Jadi kamu balik yang cikgu beri ni soalannya, kemudian kamu masuk kehendak soalan. Okey, boleh. Okey, contoh bagi soalannya, apakah langkah yang perlu dilaksanakan bagi mengatasi pencemaran alam ini? Okey, jadi senang saja nak buat ayat nak buat perenggan pendahuluan dengan menggunakan teknik salin tampal. Maksudnya kamu salin ayat awal yang cikgu bagi ni, ayat awal ni kamu salin mula dan kamu tampal ayat kamu. Sangat senang. Okey, baiklah, kita akan teruskan kepada perenggan isi. Okey, perenggan isi juga menggunakan teknik salin dan tampal. Okey, setiap perenggan cikgu berikan ni akan gunakan teknik salin dan tampal supaya senang untuk kamu mengingatinya. Baiklah, di dalam ayat perenggan kita ada ayat topik. Okey, ayat topik. Okey, topik. Okey. Okey, ayat topik. Okey, ayat topik ni ayat topik lah. Bincangkan topik itu, ayat tajuk. Okey, gunakan macam cikgu kata tadi, gunakan ayat yang pertama cikgu bagi ni, kamu gunakan saja, kamu salin saja ayat pertama cikgu bagi. Contoh, okey, cikgu gunakan salah satu punca, salah satu cara, salah satu kesan. Okey, bergantunglah kepada soalan yang diberi tu. Okey, kemudian kamu masukkanlah salah satu punca ataupun kesan ialah, okey, masukkan ayat topik. Okey, ini contoh cikgu bagi berdasarkan topik kita hari ini, pencemaran alam. Okey, salah satu cara mengatasi pencemaran alam sekitar ialah, okey, masukkan ayat kamu. Masyarakat kita mengamalkan amalan kita semula. Itu ayat topik dia. Okey, selesai. Senang ayat topik. Yang kedua, kita ada ayat huraian topik. Okay, ayat huraian topik.
Okey, ayat ayat uraian topik. Okey, ayat uraian topik maksudnya kamu huraikan topik tadi tu. Topik tadi berkenaan apa? Berkenaan cara dia kita terapkan amalan kita semula kan. Okey, kita tengok macam mana nak terapkan amalan kita semula tu. Okey, dalam konteks ini, okey, kamu gunakan dalam konteks ini, kamu gunakan ayat awal ni. Okey, contohnya dalam konteks ini, okey, masuk ke ayat kamu. Masuk ke ayat uraian topik kamu. Dalam konteks ini, sikap kita semula ini boleh dipupuk jika pihak berkuasa meletakkan banyak tong kita semula di beberapa kawasan yang strategik. Okey, itu ayat huraian topik kamu. Okey, kamu huraikan topik yang tadi tu. Okey, kemudian kita ada ayat contoh. Okey, ayat contoh ni kamu perlu nyatakan ayat contoh, contoh tetapi berkaitan dengan ayat topik. Berkaitan dengan huraian topik kamu, berkaitan dengan ayat topik kamu. Okey, kamu huraikan kemudian keadaan awal sebagai contoh. Okey, masuk ke ayat contoh kamu. Okey, contohnya dekat sini cikgu tunjuk ayatnya cikgu buat. Sebagai contoh, kewujudan banyak sampah di perumahan, di kawasan perumahan memudahkan penduduk untuk membuang sampah di tempat yang betul. Okey, itu contohnya, ayat contoh yang cikgu beri. Okey, senang kan? Okey, senang kan bila kamu guna perkataan ayat macam ni, senang sahaja untuk faham. Okey, senanglah untuk kamu nak ingat. Lepas ni nak ada panduan nak tulis apa lepas tu. Kan? Okey, seterusnya yang terakhir dalam ayat dalam peringkat isi kita ada ayat penegas. Okay, ini yang terakhir ayat penegas. Okay, gunakan sahaja ni macam cikgu bagi. Okay, macam cikgu bagi iaitu tegasnya. Okay, tegasnya. Kemudian kamu masukkanlah ayat penegas kamu sendiri. Okay, contohnya cikgu bagi. Okay, tegasnya. Okay, cikgu salin balikkan. Okay, teknik salinan tampal, kamu salin balik sahaja ayat awal yang cikgu bagi ni. Okay, tegasnya. Penerapan, okay, masuk ke ayat penegas, penerapan amalan kita semula dapat dipupuk apabila pihak berkuasa turut menyumbangkan peranan mereka dalam mendidik masyarakat. Okay, macam mana kamu nak hasilkan ayat penegas ini? Caranya, kamu tengok semula ayat topik dan kamu tegaskan kembali ayat kamu tu, tegaskan kembali. Okay, cara contoh ni. Okey, baik. Selesai tentang penerangan isi. Okey, kemudian kita akan masuk. Okey, ini Kahoot yang cikgu akan bagi. Okey, kita akan masuk kepada penerangan penutup. Okey, penerangan penutup. Okey, kita menggunakan teknik salinan tampal juga. Okey, teknik ni senang saja untuk kamu ingat. Cara dia untuk senang ingat, kamu buat latihan dan rujuk sahaja ayat awal yang cikgu bagi tu. Itu cara paling senang. Kemudian kamu masukkan ayat kamu. Senang sangat. Okey, kita teruskan penerangan penutup. Dalam penerangan penutup, kita ada ayat yang pertama, kita ada ayat rumusan kehendak soalan. Okey, kita rumuskan kehendak soalan tadi. Kehendak soalan tadi, dia nak apa? Kehendak soalan yang kita bincangkan, dia hendak cara untuk pencemaran alam sekitar. Jadi, kita rumuskanlah. Okey, contoh dekat sini, kita gunakan ayat yang awal iaitu kesimpulannya. Okey, kamu salin je balik dalam bacaan yang cikgu bagi ni, kesimpulannya. Kemudian kamu masukkan pula rumusan kehendak soalan tu. Okey, contoh cikgu bagi kesimpulannya. Okey, kita balik. Pencemaran alam sekitar ini dapat diatasi dengan kerjasama semua pihak. Okey, kita boleh atasi dengan kerjasama semua pihak. Okey, itu selesai tentang ayat rumus kehendak soalan. Okay, yang kedua kita tengok ayat huraian rumusan. Okay, di dalam ayat huraian rumusan ni, kamu perlu huraikan rumusan yang tadi. Kamu perlu huraikan ayat ini.
sebelum berangkat ayat ni, okey, cara yang cara yang mudah, gunakan saja penerjemahan macam ni. Okey, cikgu bagi buktinya. Okey, buktinya kemudian kamu masukkanlah huraian rumusannya. Okey, buktinya alam sekitar akan lebih bersih apabila semua orang berganding bahu untuk mengatasi pencemaran ini. Okey, dah siap ayat huraian rumusan kita. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada ayat yang ketiga. Okay, ayat yang ketiga di dalam perenggan penutup ialah ayat cadangan. Okay, ayat cadangan ni ayat kamu mencadangkanlah, kamu mencadangkan sesuatu. Okay, ataupun pendapat kamu. Okay, ayat cadangan ni boleh saja berkaitan cadangan, berkaitan pendapat. Boleh. Kamu gunakan apa ni? Kamu gunakan saja perkataan ayat awal yang cukup bagi iaitu kerana. Okay, kamu masukkan hal ini kerana, koma, dan kamu masukkan ayat cadangan kamu. Dan hal ini kerana sikap bersatu dalam menyelesaikan masalah yang timbul akan memberi pelbagai kebaikan. Okey, di sini cikgu cadangkanlah apabila kita kerjasama di dalam buat sesuatu perkara, okay, kita akan menerima pelbagai kebaikan, pelbagai manfaat apabila kita bekerjasama. Okey, itu ayat cadangan. Selesai ayat cadangan. Okey, yang keempat, maaf. Ini keempat tau. Yang terakhir dalam ayat penutup kita ada ayat harapan. Okey, ayat harapan ni harapan kamu lah. Okey, ini perengan penutup, perengan last sekali. Perengan terakhir. Okey, kamu cuba menggunakan perengan yang mudah sekali oleh itu. Okey, oleh itu, ayat harapan kamu. Okey, apa harapan kamu di dalam karangan mengenai pencemaran alam ni? Okey, contohnya bagi okay, oleh itu mari kita sama-sama menjaga alam sekitar demi kesejahteraan bersama. Okey, jadi selesai tentang penulisan karangan bahagian B. Sangat senang. Okey, selesai. Okey, sekejap saya terangkan. Okey, terangkan dalam bahasa berapa minit? 20 minit. Cikgu dah terangkan kesemuanya, iaitu dari perenggan pendahuluan, perenggan isi dan perenggan penutup. Ketika cikgu dah terangkan teknik untuk kamu gunakan, iaitu teknik salin dan tampal. Okey, macam mana kamu gunakan teknik salin ini? Kamu gunakan sahaja perkataan awal yang cikgu beri itu. Kebanyakannya perkataan awal cikgu beri penanda wacana. Jadi kamu gunakan penanda wacana itu, kemudian kamu sambungkan dengan ayat kamu. Okay, kamu masukkan isi kamu pula dalam tu. Okey, boleh? Kenapa cikgu buat macam tu? Supaya kamu nampak ataupun memudahkan kamu untuk mengolah idea ataupun untuk memperkembangkan idea. Jadi tak adalah orang cakap, lepas ni nak buat ayat apa? Okey, sekurang-kurang bila cikgu bagi pandangan macam mana, kamu dah boleh fikir, okey, selain itu kena masukkan isi ke apa ke kan. Jadi senanglah bila kamu gunakan teknik ini. Baiklah, sekarang kita akan beralih kepada aktiviti untuk pengajaran hari ini. Aktiviti pengajaran hari ini, okey, cikgu menganggap ni kamu semua boleh membina perenggan pendahuluan, perenggan penutup dengan baik. Okey, cikgu harap kamu boleh menulis dengan baik sebab dua perenggan ni sangat mudah. Pendahuluan dengan penutup ni sangat mudah. Okey, sekarang cikgu akan terangkan. Cikgu akan tekankan. Okey, tekankan. Okey, dia terangkanlah. Tekankan untuk kamu bina perenggan isi dengan menggunakan teknik salin dan tampal yang cikgu terangkan tadi. Okey, sekarang di paparan kamu ada soalan. Soalannya berbunyi, isu berkaitan semangat patriotik menjadi topik hangat kerana semangat patriotik amat penting kepada rakyat Malaysia yang terdiri pada pelbagai kaum dan agama. Bincangkan kepentingan mengemalkan semangat patriotik.
Okey, ini merupakan aktiviti kamu. Kamu perlu bina satu sahaja perenggan isi berkaitan soalan karangan ini. Okey? Baik. Kamu perlu bina satu sahaja perenggan isi berkaitan dengan soalan inilah. Yang pertama tadi apa? Kamu kena kenal pasti dahulu kata kunci soalan, okey? Supaya mudah kamu untuk menulis. Okey. Buat dahulu satu sahaja perenggan isi. Okey, baiklah. Selesai kamu buat aktiviti ini, okey, kamu boleh hantar dia kepada ke Telegram lah, okey, macam biasa. Okey, di sini cikgu paparkan contoh perenggan isi, okey, menggunakan teknik salin dan tampal, okey. Tapi yang ini, yang cikgu tunjukkan ini, dia berkaitan karangan pencemaran alam sekitar yang kita bincangkan tadi tu. Okey. Kamu kena buat lain lah. Ini contoh cikgu tunjukkan di mana cikgu masukkan sahaja ada wacana yang cikgu gunakan. Okay. Ada wacana cikgu bagi tahu dalam slide tadi, cikgu gunakan semula. Okay, kamu boleh, kasi ada petunjuk. Okay. Yang berwarna biru ini salin semula. Yang berwarna hitam ini, okay, perkataan yang berwarna hitam ini kamu perlu tambah isi kamu sendiri. Okay, salah satu cara mengatasi pencemaran alam sekitar ialah masyarakat kita mengamalkan amalan sekitar semula. Okay, itu ayat topik. Sebenarnya kita ada ayat uraian topik. Okey, cikgu masukkan dalam konteks ini. Sebenarnya cikgu salin balik je pada wacana yang cikgu gunakan tadi. Kan kita guna teknik salin dan tampal. Okey, dalam konteks ini, sikap sampai sini. Kemudian sebagai contoh, contohkan. Cikgu gunakan balik sebagai contoh. Kemudian kamu masukkan kamu punya isi untuk ayat contoh. Kemudian ayat penegas. Okey, cikgu tegas perenggan tersebut, perenggan isi. Okay, cikgu tegaskan tegasnya. Lepas cikgu masukkan penyerapan sampai habis, sampai titik lah. Okey, itu sahaja mengenai teknik salin dan tampal. Okey. Okey, itu sahaja mengenai teknik salin dan tampal. Okey, cikgu harap kamu semua faham dan slide ini, tayangan ini cikgu akan kongsikan juga di kumpulan WhatsApp supaya kamu mudah untuk merujuknya. Okey. Sampai di sini sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum dan jaga diri.